jam 6 petang. Pengertian bimbingan dan kaunseling di seluruh institusi di Malaysia. Pelaksanaan sesi bimbingan dan kaunseling SMK Jalan Reko, Kajang Selangor dalam tempoh pandemik COVID-19. Harapan Ketua Kaunselor SMK Jalan Reko terhadap kerjaya bimbingan dan kaunseling. Salam sejahtera rakyat Malaysia, Berita TV6. Pengertian bimbingan dan kaunseling amat penting bagi memahami peranan dan objektif unit bimbingan dan kaunseling di SMK Jalan Reko, Kajang Selangor secara khususnya dan Malaysia amnya. Menurut Puan Jemiat, bimbingan ialah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan individu tersebut. Ujar beliau, kaunseling adalah satu interaksi yang berlaku di antara dua orang individu yang dikenali sebagai klien dan kaunselor. Situasi ini berlaku dalam keadaan yang formal dan profesional serta dimulakan dan dikekalkan dengan pertolongan perubahan tingkah laku. Dalam pada itu, seorang kaunselor merupakan individu yang mempunyai pengetahuan yang amat luas dan berkebolehan sehingga boleh membuatkan seseorang itu melakukan keputusan yang tepat. Unit bimbingan dan kaunseling melaksanakan pelbagai program berkenaan dengan bimbingan dan kaunseling serta cabaran yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Eja Mizah ada laporannya. Terima kasih Emmanuel dari Angkasa Puri. Saya Eja Miza dari TV6 ingin melaporkan hasil daripada temu bual Puan Jemiat Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Reko, Kajang Selangor. Menurut Puan Jemiat, sejak berlakunya penularan COVID-19 di negara kita, banyak perkara yang tertangguh. Sebelum ini, banyak program bersemuka dilaksanakan seperti program motivasi dan santai pagi 5 menit di sekolah. Namun, sejak bermulanya pembelajaran secara atas talian, program ini tidak lagi dilaksanakan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak program dan ceramah secara atas talian dilaksanakan, seperti program Hala 7 Murid. Program ini dikhaskan kepada pelajar yang bakal menjalani peperiksaan penting. Program ini bertujuan untuk memberi suntikan dan semangat kepada pelajar. Selain itu, ceramah menuju puncak yang turut dilaksanakan secara atas talian dan sasaran utamanya tingkatan 5. Ceramah ini dilaksanakan agar para pelajar mengetahui laluan kerjaya selepas menamatkan tingkatan 5 dan termotivasi untuk melanjutkan pelajaran. Seterusnya, program sentuhan emosi kesejahteraan untuk murid dan ibu bapa. Akhir sekali, program Minda Sihat untuk mengetahui keadaan mental dan emosi para pelajar. Berikut merupakan program-program yang telah dilaksanakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Reko, Kajang Selangor. Program yang dilaksanakan oleh Unit Bimbingan Kaunseling, antaranya yang pertama, Hala 7 Murid, terutamanya kepada murid yang bakal menghadapi peperiksaan. Jadi kita bagi suntikan, bagi semangat. Tajuk yang sesuai tempoh hari, kita panggil seorang motivator daripada luar menuju puncak jaya. Belajar santai, hasil gempa. Cabaran-cabaran ketika sesi kaunseling dilaksanakan semasa pandemi COVID-19. Mengikut hasil temu bual Puan Jemiat, terdapat beberapa cabaran ketika sesi kaunseling dilaksanakan semasa pandemi COVID-19. Antaranya ialah keadaan persekitaran yang agak kurang selesa semasa sesi dijalankan. Seterusnya, setengah pelajar tidak mempunyai telefon pintar dan capaian internet yang baik. Selain itu, kaunselor terpaksa membuat sesi kaunseling mengikut kesesuaian masa pelajar. Hal ini demikian kerana para pelajar mempunyai sesi PDPR online di pagi hari dan kaunselor terpaksa membuat sesi kaunseling di malam hari. Itu sahaja dari saya, Eja Miza Nadra dari TV6. Terima kasih kepada Eja Miza.
Kerjaya pendidikan vokasional menjadi laluan utama kepada para pelajar di dalam bidang TVET dan teknikal dan perbezaan sesi kaunseling sebelum dan selepas pandemik COVID-19. Harif Daniel ada laporannya. Terima kasih diucapkan kepada saudara pemberita Emmanuel. Seperti yang kita tahu, pendidikan vokasional adalah sebahagian daripada pendidikan teknik yang direka khas untuk memberi persediaan kepada pelajar sebelum memasuki suatu bidang pekerjaan. Selain itu, kami juga ada membuat menemu ramah seorang guru, iaitu Puan Jamiat selaku guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Jalan Reko. Beliau ada menyatakan bahawa pendidikan vokasional sebagai satu kerjaya adalah lebih baik berbanding bidang pendidikan yang lain. Hal ini kerana bidang pendidikan yang lain lebih menekankan kepada akademik dan hanya memberi tumpuan kepada pelajar yang cemerlang sahaja. Akan tetapi, dalam bidang kerjaya vokasional, ianya bersifat menyeluruh dan tidak kira sama ada pelajar itu cemerlang ataupun tidak, ianya akan membuatkan pelajar itu menjadi lebih cemerlang. Beliau juga ada menyatakan bahawa semua pendidikan adalah bagus dan ianya bergantung kepada personaliti dan minat seseorang. Pendapat saya terhadap pendidikan kerjaya vokasional Okey, pada pandangan saya kalau ditanya kerjaya dalam bidang vokasional ni sebenarnya semua bidang bagus. Okey, tak ada yang tak bagus. Tetapi bagus tu bergantung kepada personality seseorang, minat seseorang. Kalau dalam bidang vokasional sebenarnya jauh lebih bagus sebab bidang tersebut menyeluruh. Kalau bidang satu lagi lebih menekankan kepada akademik, dia hanya tumpuannya kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang bagus saja. Tetapi bagi kerjaya dalam bidang vokasional, dalam bidang vokasional dia menyeluruh. Maknanya murid yang bagus pun boleh memilih kerjaya dalam bidang vokasional. Murid yang sederhana pembelajaran semasa bersekolah pun bagus. Akan tetapi, dalam bidang kerjaya vokasional, ianya bersifat menyeluruh dan tidak kira sama ada pelajar itu cemerlang ataupun tidak, ianya akan membuatkan pelajar itu menjadi lebih cemerlang. Beliau juga ada menyatakan bahawa semua pendidikan adalah bagus dan ianya bergantung kepada personaliti dan minat seseorang. Dengan perkembangan industri sekarang ini yang memerlukan dari sudut pekerjaan, saya bercakap dari sudut pekerjaan, mereka memerlukan orang yang berkemahiran. Jadi mau tidak mau untuk itu maknanya TVET adalah pilihan. Kalau sekadar ada ijazah pun belum tentu industri terima, tetapi kalau dia ada ijazah dan dia ada kemahiran TVET ini, sijil TVET ini, industri akan lebih mudah untuk menerima mereka. Seperti yang kita tahu, banyak peranan unit bimbingan dan kaunseling yang disediakan di setiap sekolah. Antaranya adalah menyediakan hikmat nasihat kepada pelajar, memberikan bimbingan kerjaya, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah dan seterusnya membantu murid meningkatkan nilai dalam diri. Namun dengan kehadiran pandemik COVID-19 secara tidak langsung akan menjejaskan reputasi murid serta menyukarkan guru untuk berhubung dengan murid. Sekian saja daripada saya, Harif Daniel, TV6. Terima kasih kepada Harif Daniel. Masalah yang sering berlaku semasa sesi kaunseling dilaksanakan di SMK Jalan Reko, Kajang Selangor. Nur Ain Syakirah ada laporannya. Terima kasih Emmanuel yang berada di Angkasa Puri. Saya kini berada di Parit Raja Batu Pahat Johor telah membuat sesi wawancara melalui talian aplikasi Google Meet bersama salah seorang guru kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang.
iaitu bernama Puan Jemiat binti Mat Ali. Semasa sesi wawancara dijalankan, saya bertanya kepada beliau apakah masalah yang sering dihadapi oleh beliau ketika sesi kaunseling dijalankan. Berdasarkan jawapan beliau, beliau mengatakan ia bergantung kepada kaunselor yang menjalankan sesi kaunseling tersebut. Antara masalah yang berlaku ketika sesi kaunseling ialah komunikasi yang tidak berkesan antara klien dan kaunselor, kaunselor bersifat memerintah atau mengarah, serta kaunselor kerap mencela atau menyampuk. Jika disebut tentang pekerjaan, kita semestinya mengambil bidang yang kita minati dan bersedia untuk menempuh segala cabaran yang berlaku tanpa apapun situasi. Menurut beliau pula, baginya selama bekerja sebagai guru kaunseling, beliau tidak pernah menghadapi apa-apa masalah. Yang paling kita utamakan adalah minat bekerja, ikhlas dan sentiasa berniat baik. Jadi pekerjaan kita itu akan dipermudahkan. Banyak manfaat yang kita boleh perolehi jika bekerja dengan ikhlas. Selain mendapat gaji dan meningkat produktiviti kerja, kita juga disukai oleh Tuhan, majikan, kerja, termasuk kerja. Tambahan pula, menurut Islam, bekerja itu adalah satu ibadah. Oleh itu, bekerjalah kita dengan ikhlas. Syakira Hanafi, TV6. Terima kasih kepada Nur Ain Syakira. Harapan di dalam kerjaya sebagai kaunselor di dalam bidang bimbingan dan kaunseling penting untuk seorang guru membimbing serta mendorong pelajar untuk menjadi seorang insan yang dapat menyumbangkan bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sekian sahaja berita pada Khamis 25 November 2021 di Berita TV6. Sebelum menutup tirai, mari saksikan wawancara bersama Ketua Kaunselor SMK Jalan Reko yang telah dianjurkan oleh mahasiswa Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Tun Hussein On, Malaysia. Saya ingin membelanja satu lagi pantun untuk... Boleh. Boleh Okey. Boleh, dialu-alukan. Seronok sangat saya pagi ni. Okey. Okey. Hebat awak. Okey. Di atas dahan burung tempuap, melihat usa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa kita bersua lagi. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dan saya sebagai moderator wawancara bersama Ketua Kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang Selangor ingin mengucapkan sekian terima kasih. Stay safe, jaga SOP dan salam keluarga Malaysia.